Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Selamat datang ke presentation ke-4. Saya Muhammad Safwan Hafiz, satu ketua kumpulan, akan memulakan pembincangan kami iaitu marketing plan bagi syarikat Al-Mizan Sports Scenery. Anggota kumpulan kami disertai oleh saya sendiri dan juga Encik Muhammad Anwar bin Muhammad Noor dari UFA, Encik Nick Muhammad Aizuddin dari UFF, Encik Amirul Ashraf dari UFC, Cik Nur Ashikin dari UFF dan juga Cik Nur Syazah Syahirah dari UFB. Baik, untuk memulakan presentation kami, saya dengan segala hormat menjemput Cik Nur Syazah Syahirah untuk membentangkan presentation beliau. Dengan segala hormat, Cik. Assalamualaikum and hi, I'm Nur Syazah Syahirah binti Zuhaimi with matrix number UFB 200090. Today I would like to present about our backgrounds company. So Al-Mizan company is providing products and services of high caliber is the core tenet of Al-Mizan Sports, particularly given our position as Malaysia's largest multi-brand sports retailer in Malaysia, with over 150 corporate-owned outlets and 50% market share. So the out motto drives us. We kick it where it counts, reflected in everything we do to drive product innovation for athletes of everywhere. So we employed more than 600 people in 2021. The brand alone was valued at 3 million ringgit, making it the most valuable brand among sports businesses. The company retails sports equipment, apparel, and footwear from major brands such as Adidas, Nike, Specialized, Puma, Asics, Under Armour, and of course Lotto. Al-Mizan Sports is the principal owner of the brand Mizan and markets various sports goods under the trademark Al-Mizan logo, with sport playing an increasingly important role in more and more people's lives, both on and off the fields of play. We operate in a highly attractive industry. Based on our deep understanding of our consumers and the authenticity of the Al-Mizan brand, we push the boundaries of products, experiences, and of course services. We do so according to our strategy, which allows us to fully capitalize on the accelerations of favorable long-term structural trends. So, propelled by our firm commitment to excellence, the group is involved in various segments of the sports lifestyles to tap into the most prominent commercial commodity for our brand. We will sharpen our brand architecture by introducing a new consumer propositions. Established as one of the major players in the domestic market, we are strategically growing our international reach, especially in the regional market. And of course, Al-Mizan have a visions. It's our visions. We are dedicated to active lifestyle, sports, and also wellness. Our products in these categories are both for sport and worn for sports. And our mission is to provide everyone from first-time participants to professional athletes with the world's best sports and fitness equipment, footwear, and apparel superior services by experienced, committed, and of course caring employers. And our core values, we have 3, like first, teamwork. We believe in team spirit and cooperation, achieve shared goals and work towards solutions that generally benefit all parties involved. And we share our beliefs and agree to a common cause to show our commitment to each other's well-being. So, the core value for number 2 is excellence. We demonstrate flexibility as well as the courage that highlights our ability to keep ourselves aligned with a world in motion. And we keep and show our commitment to operate competitively, strive to acquire the relevant knowledge, skills, and benchmark ourselves against world-class leaders in our effort continuous improvements.
And third, our core values is credibility. We are a leading brand thanks to our credibility in both sport and culture to continue to excite our consumers with innovative concepts that support our mission. And we will sharpen our brand, refine our product offering, and leverage partnerships to further exchange our credibility with consumers. We are pleased to announce that back in 2019, we have signed a deal with a principal bicycle company in the USA, and that's it, specialized as an authorized retailer in Malaysia. We are targeting a low-cost bikes product codenamed Alice Wood Bike as our main selling products, and offering at 4,000 ringgit and 4,300 ringgit per unit. This is the most affordable and well-known road bikes that available in the current market. It comes with a variety of colors to choose from rainbow, red, pearl, fluorescent, green, and solid white. Not only we provide selling the product, we also provide services for bike maintenance for our loyal customer. Thank you. That is our background, Al-Mizan. So I give to the next presenter. Thank you. Hi, my name is Nurash Kim Benzisman. My metric number UFF 2040, and I will talk about topic 2, situation analysis. So this is SWOT analysis. For external analysis, the first thing is opportunity. We need to participation in the national cycling movement, increase local cycling, and then collaboration and networks. And then we have expand location and presence. And we also have government contracts and also corporate partnership. And also we have expansion of programming, and we also have bike library and data advocacy. So the second that is street, we have a deepening of community poverty, economic factors, political climate, perception of safety for cyclists, and last business competition. So next is internal analysis. We have two compartments. This one is strength. For strength, we have affordable, public workstation, educational classes, knowledgeable mechanics, strong advocacy, focus as a commuter shop. We also have community gathering space, strong community involvement, strong physical management. And for the weakness, we have location perceived as unsafe, quality of bike selection, board leadership, and also this important thing for our image is professional image. So this is communication, board and employer turnover, our customer service from employer. So the last is situation analysis. For marketing environmental scale, we have 6. And the first is economic forces, strong physical management. And the second, social cultural, is expanding location or presence might provide new opportunity in expanding community resources. The third is demographic, expanding the customer base to include other demographic and local stream of paddlers. And the fourth is technological, with active transportation and health and wellness connection. This is important things. And number 5 is competitive, with cost of providing good service and urban sprawl that might shift population away from the city, and also making it difficult to provide services and making communities really more on the need for cars as a means of transportation. And the last one is regulatory. We need to expand the participation in the advocacy arena and cooperation with other organizations and business in the community to influence and inform the decision maker. That's all. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Amirul Ashraf daripada Grup 4. Saya akan menyambung presentation ini untuk Al-Mizan Sports pada topik yang ketiga, iaitu market product focus dan goal setting untuk Al-Mizan Sports. Jadi untuk Al-Mizan Sports, kita punya marketing objektif, kita ada setkan 3 marketing objektif, iaitu yang pertama, kita nak provide customers dengan basikal yang affordable dan juga user friendly. Maksudnya kat sini kita ingin menyediakan basikal yang mampu dimiliki dan juga mesra pengguna kepada pelanggan-pelanggan Al-Mizan Sports.
Untuk yang kedua, marketing objektif yang kedua, kita nak develop satu strong brand name recognition, yakni kita menjadikan Al-Mizan Sports sebagai pengeluar atau pembekal basikal yang dipercayai dan reliable. Dan untuk marketing objektif yang ketiga, kita ingin menyasarkan untuk Al-Mizan Sport meningkatkan penjualan kepada kadar 10% setiap tahun. Untuk market segmentation pula juga dibahagikan kepada 3 bahagian, iaitu daripada segi demografi, fisiografi dan juga geografi. Untuk target market profile pula, di sini kita mencadangkan untuk marketing plan ini menyasarkan pelanggan-pelanggan Al-Mizan Sports di kalangan belia dan juga working class adults, yakni daripada golongan B40 dan juga T20, yang mana kita percaya golongan-golongan ini yang working class dan juga golongan-golongan belia, mereka mempunyai sumber ataupun means income stability untuk memiliki sebuah basikal yang bagus dan juga menjadikan berbasikal ialah satu gaya hidup yang sihat. Daripada segi market positioning pula, untuk Al-Mizan Sports, kita ingin menjadikan brand ini sebagai pengeluar utama ataupun top distributor, memandangkan Al-Mizan Sports sudah pun sedia ada memiliki hubungan yang kuat dengan pengeluar ataupun pemasar utama di Malaysia, pemasar barang-barang sukan seperti Royal Sporting House, Decathlon, World of Sports dan juga Sports Direct, yang mana kedai-kedai penjual ataupun retailers ini tidak lagi asing di kalangan pengguna-pengguna di Malaysia dan di kawasan bandar terutamanya. Dengan Al-Mizan Sports juga mempunyai kapasiti untuk menyilang ataupun manufacture basikal-basikal ini dengan teknologi dan keupayaan mereka sendiri. Ini juga menjadikan satu kelebihan kepada Al-Mizan Sports untuk melancarkan lagi pengeluaran dan juga pemasaran mereka pada masa-masa akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, saya Muhammad Anwar bin Muhammad Noor dari UFA 200170. Objektif pemasaran pertama Al-Mizan Sport adalah untuk mendapatkan maklumat mengenai produk dan perkhidmatan ditawarkan kepada pelanggan kami. Objektif kedua kami adalah untuk mengembang pengiktirafan dan penjenamaan yang kuat di kalangan pelanggan kami. Objektif pemasaran kami ketiga adalah untuk meningkatkan penjualan tahunan sebanyak 5%. Strategi pemasaran kami untuk menjadi pilihan pertama pengguna basikal tempatan. Strategi kami berdasarkan prestasi pemilihan produk, kualiti produk dan layanan pelanggan. Marketing program di Al-Mizan Sport ada 4 segi yang kami tawarkan seperti berikut. Strategi yang pertama iaitu strategi produk. Al-Mizan Sport hanya menjual jenis basikal berkualiti tinggi dan prestasi tinggi saja. Basikal yang kami tawarkan iaitu basikal jalan raya yang boleh digunakan di dalam dan di luar jalan raya. Al-Mizan Sport akan membawa jenama khusus basikal iaitu jenama Alice yang paling laris di pasaran. Sebagai tambahan, Al-Mizan Sport akan menawarkan aksesori seperti berikut. Topik ledah, kunci, pakaian, kasut, rak, tayar, tiup, roda, pelana, sarung tangan, sistem percayaan, pam, alat dan pelincir. Sebagai tambahan juga kepada pelanggan produk kualiti tinggi ini, Al-Mizan akan memberikan perkhidmatan pelanggan yang sangat baik, menyeronokkan, kelayapan dan basikal yang betul, arahan mengenai keselamatan dan penggunaan dan pembaikan yang betul. Strategi kami yang kedua iaitu strategi penetapan harga. Harga produk dan pengawatan didasarkan pada penawar nilai tinggi kepada pelanggan kami. Harga yang kami tawarkan iaitu sebanyak RM4,300 untuk set lengkap. Al-Mizan Sport ingin menjadi pencet pilihan yang profesional dan peminat basikal, tetapi kami juga ingin menarik minat orang ramai untuk memulinya.
Oleh itu, kami akan menetapkan ranti harga dengan kira separuh produk kami dengan julat murah di antara 200 hingga 599 dari harga pasaran. Strategi kami yang ketiga, segi tempat dan lokasi. Semua produk akan diedarkan melalui mal-mal yang terletak di bandar-bandar utama seperti di dalam kedai dan sukan alisan. Semua pembaikan dan servis dah disediakan di lokasi ini. Walau bagaimanapun, kami akan buat laman web yang perniagaan kami yang membolehkan pengguna menghubungi kedai dan melihat secara lengkap produk dan pernyataan kami. Strategi kami yang terakhir, iaitu strategi promosi. Kami akan memasarkan perniagaan kami menggunakan media sosial, pemasaran digital, pemasaran email, Facebook, laman web perniagaan, iklan TV, radio dan surat khabar. Di laman Facebook akan memaparkan acara dan penjualan kami serta maklumat dan berita basikal yang berkaitan. Dengan menggunakan laman kedai di Facebook kami, dapat mempromosikan perniagaan kami kepada pelanggan kami. Iklan TV dan radio kami akan disiarkan di semua stesen tempatan. Kami akan mengiklankan di surat khabar utama juga. Dan akhirnya, sekali kami berasal untuk menaja 3 pesaing dalam tour di Langkawi yang diadakan setiap tahun. Kami berharap pembukaan jualan yang dijadualkan pada bulan Julai 2021 dengan harapan dapat menarik orang ramai. Sekian. Baik, saya akan teruskan dengan topik 5, sales forecast and marketing budget. Baik, untuk sales forecast kita ada 5 langkah, iaitu langkah pertama, create a budget and financial plan. Kedua, managing sales team and goals. Ketiga, devise marketing strategies. Keempat, maintain consistent pricing level. Dan kelima, maintain proper inventory levels. Jadi ini adalah 5 langkah yang mana kita akan ambil untuk kita buat jangkaan atau jualan kami lah. Baik, sedikit maklumat ataupun sedikit info daripada Lucintel, iaitu syarikat Management Consulting and Market Research Company yang berpekalan di Dallas, Texas, USA, meramalkan bahawa pasaran basikal di Malaysia sekarang mengalami proses pertambahan atau didorong oleh kesedaran pentingnya kecergasan di kalangan penduduk Malaysia dan juga kepentingan terhadap alam sekitar. Jadi dengan basikal kita dapat kurangkan pencemaran dan juga galakkan serta dorongan daripada pihak kerajaan dalam gaya hidup sihat. Baik, apakah jenis basikal yang ada yang menjadi trend sekarang? Pertamanya adalah road bike. Yang ini kita nampak banyak di jalan-jalan raya sekarang lah. Rata-rata orang memiliki ataupun mahu membeli basikal ini kerana satu mudah dibawa dan juga yang kedua harganya yang banyak yang mampu milik lah. Yang kedua, mountain bike. Yang ketiga, kids bicycle untuk anak-anak. Yang keempat, e-bike. E-bike ni tengah in sekarang ni, yang mana basikal ni kita letak kat rumah. Kita boleh pancarkan di depan komputer. Kita boleh pilih bandar yang kita nak. London, Paris, sebut saja. So kita akan bawa dan kita akan berbasikal virtually di dalam di situ. Dan lain-lain ni contoh seperti indoor bike lah, yang kayuh basikal untuk exercise tu. Jadi apakah fokus kami untuk jualan kami? Jadi pada tahun 2021 ini kita syarikat kami menjangkakan sebanyak 1,500 jualan dapat dilakukan untuk produk alias road bike dengan harga nilai jualan satu unit 4,300. Jadi setiap satu tahun kita menjangkakan pertambahan sebanyak 10% daripada nilai ataupun unit jualan, iaitu daripada tahun 2021 hingga tahun 2025 kita jangka jualan akan terus meningkat. Macam mana kita nak dapatkan atau nak tingkatkan jualan tu? Kita dengan menawarkan package secara bayaran bulanan. Dengan cara ini kita dapat menarik minat pembeli untuk membeli basikal. Kita ada pilihan 6 hingga ke 24 bulan.
daripada 0% interest kepada 4%, bergantung kepada berapa lama pembeli membuat bayaran lah. Jadi ini adalah cara kami untuk menarik minat pembeli. Jadi seterusnya, selepas pembeli dah beli, bagaimana kita atau syarikat kami nak managekan bajet tersebut atau marketing bajet kita. Di Al-Mizan Sports ni kita bahagikan pada dua, iaitu satu operational cost, yang kedua cost of product. Operational cost ni adalah di mana kos-kos yang digunakan ataupun berkaitan dengan operasi, dan yang cost of product adalah kos di mana kami sebagai syarikat membeli dan kami menjual balik basikal tersebut dengan mendapat keuntungan lah. Jadi berapa dan macam mana kita akan tengok selepas ini. Baik, untuk cost of product, kita pergi cost of product dulu. Dengan nilai harga 4,300 kita jual kepada market di Malaysia. Kos sebenar yang kita laburkan adalah 2,480, kurang 2,500 satu unit. Jadi keuntungan yang kita akan dapat adalah RM1,820. Kita menjangkakan jualan sebanyak 1,500 unit pada tahun 2021 dengan nilai perolehan sebanyak RM2.73 juta, iaitu melebihi 500,000 daripada nilai yang sepatutnya kami laburkan, iaitu kita telah membuat perjanjian dengan pihak prinsipal di USA, mana setiap 3 bulan kita kena order barang atau kena order basikal ni sebanyak minimum 50 unit. So 50 kali 4 kali dalam setahun, 200 unit sekurang-kurangnya dengan nilai perolehan 500,000 lah. Jadi 2.73 juta ini kita dapat untung sebelum kita tolak kos operasi sebanyak 48,500 satu bulan. So lebih kurang setahun dalam 600,000. Jadi bersih kita ada lebih kurang 2 juta ringgit keuntungan selepas kita tolak kos lah operasi. Jadi marketing bajet kami, ini yang saya cakap tadi, kita akan cuba mengekalkan di syarikat kami akan cuba mengekalkan 45 hingga 48% kadar keuntungan. Kalau tengok jalan graf ini, graf berwarna hijau adalah 47.7%. Ini adalah kadar keuntungan pada tahun 2021 yang kami unjurkan, yang mana setelah kita tolak gaji, claims, sewaan, bonus dan juga retail fee lah. Jadi ini adalah market plan kami, market budgeting habis, dan juga kami punya fokus terjangkaan bagi tahun 2021 dan ke atas. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nik Muhammad Azudin. Saya akan menerangkan tentang topik 6, iaitu implementation plan. Okay. Implementation plan syarikat kita orang ini, iaitu syarikat Al-Mizan, terbahagi kepada dua, iaitu satu marketing organization dan satu lagi marketing activity plan. So saya akan terangkanlah bagaimana marketing organization dan marketing activity plan ini kita gunakan untuk syarikat kita orang. Okey, untuk marketing organization syarikat kami iaitu syarikat Al-Mizan Sport telah memilih untuk menggunakan top government organization structure. So kenapa kita orang pilih untuk menggunakan top organization? Kita dapat 3 sebab lah. Sebab yang pertama ialah untuk facilitate and effective respond to market needs. Second, help to carry out activities with optimal efficiency. And the last point is it can help to represent customer interest within the company. Okay, untuk marketing infrastruktur syarikat kami menggunakan metode DMAIC. Ini adalah untuk define the concept and the objective, and itulah ialah untuk measure what is needed to improve. Just like quality, quantity, something like that. So ini adalah untuk analyze, itu process and factor of influence of our product to produce. Lepas tu I pula ialah untuk improve, implement improvement, and the last is C for control, to make sure the improvement will sustain. So dekat slide yang seterusnya saya akan terangkanlah lebih detail bagaimana DMAIC ini digunakan di dalam syarikat kami. Okey,
Saya akan menerangkan tentang design. Design ni dia lebih kepada design daripada lelah. So, maksudnya di sini, syarikat kami akan mengatasi apa masalah yang akan dihadapi oleh syarikat kami, termasuk mengeluarkan sesuatu produk itu. Dan itu syarikat kami juga akan mengetahui apa yang ditindaki oleh customer. So, syarikat kami akan mengeluarkan barang yang diminta oleh customer. Jika kami mengeluarkan barang yang tidak diminta customer, barang itu tidak akan laku lah, susah untuk mendapatkan contohnya lah. Lepas tu, pada yang kedua pula ialah measure. Measure ni lebih kepada kualiti untuk kita mengeluarkan sesuatu barang. Iaitu kualiti yang kita keluarkan itu perlulah mempunyai kualiti yang tinggi, bermutu. Sebab ini adanya barang yang bermutu, dia akan dapat menarik lebih ramai orang untuk membeli barang kita. Untuk ukur kualiti itu, kita membuat select data from many sources, dan satu syarikat kita juga buat survey daripada customer-customer yang pernah membeli barang daripada kita. So, daripada survey itu kita tahulah apa kekurangan dan apa kelebihan barang yang kita keluarkan. Tapi yang seterusnya adalah analysis. Analysis ni dia lebih kepada analisis data lah. Analisis data ni pentinglah kepada syarikat kami. Kerana dengan ada analisis data ni, kita tahu apa yang tidak dikeluarkan dan apa yang tidak boleh dikeluarkan semasa proses pengeluaran dilakukan. Yang seterusnya adalah improve. Improve ni lebih kepada teknologi lah. Syarikat kami menggunakan teknologi yang penting dalam mengeluarkan grafika. So, grafika yang dikeluarkan bermutu tinggi dan berkualiti. So, yang terakhir adalah control. Control ni lebih kepada impact saving. Apabila kita membuat kontrol dalam pengeluaran, kita dapat mengelak daripada bilangan pembayaran dan tempat kita akan dapat menjimatkan kos pengeluaran sesuatu.